Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Kamirun. Kepada pelajar 500-503-504 TMJS, kita bertemu lagi untuk bahagian 2, kelas kedua, bab 6 teknologi makanan. Okey. Kita berada di bahagian 2, bab 6, iaitu teknologi makanan. Alright. Jadi, kita hendak menganalisa kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi makanan. Menganalisa kaedah dan bahan digunakan dalam teknologi makanan. Okey. Pemprosesan makanan dan teknologi pembungkusan. Pemprosesan makanan dan teknologi pembungkusan. Jadi, ini adalah proses pemprosesan makanan tadi dan juga teknologi-teknologi pembungkusan, iaitu pempastiuran, rawatan UHT, pengetinan, pembungkusan vakum, penyejuk bekuan, pendinginan, penghidratan, penyejuk bekuan kering dan juga penyinaran. Kita lihat yang pertama, iaitu pengetinan. Okey. Pengetinan. Ini semua makanan tin. Makanan dalam tin ya. Baik, macam mana kaedah dilaksanakan supaya membolehkan makanan dalam tin tu tahan lama dan selamat untuk dimakan. Okey. Sebelum tin dikedapkan, makanan dididihkan pada 115 darjah Celsius hingga 121 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi selama 20 minit untuk mensterilkan makanan dan juga menyingkirkan udara di dalam. Okey. Alright. Okey. Makanan dididihkan pada suhu 115 darjah Celsius hingga 121 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi. Baik. Kemudian, apakah kebaikan? Alright. Kebaikannya dapat membunuh bakteria. Okey. Dapat membunuh enzim yang memusnahkan makanan, menyingkirkan oksigen yang mengoksidakan makanan. Okey, membunuh bakteria. Sebab suhu tinggi tadi 115 hingga 121 darjah Celsius. Kemudian boleh elak pengoksidaan makanan. Elak pengoksidaan. Sebab telah dikedapkan, maksudnya telah disingkirkan udara dari tin tadi, jadi dapat elak pengoksidaan. Okey, mudah saja ya. Ini tak ingat pun tak apa. Okey. Baik. Seterusnya, apakah kelemahan? Jadi, dia ada kelemahan jugalah. Baik. Baik, kelemahannya, okey, apabila dipanaskan pada suhu yang tinggi, okey, boleh merosakkan rasa makanan. Okey, rasa rosak, okey, atau diubah. Okey. Rosakkan nutrien rosak. Ini kelemahan dia ataupun keburukan pengetinan. Jenis makanan yang diproses yang menggunakan kaedah pengetinan, contohnya buah, ikan, daging dan juga kacang. Baik, yang kedua, kaedah penyejuk bekuan. Okey, penyejuk bekuan. Kalau kita pergi ke bahagian
ke Tesco di bahagian makanan segar dan juga sejuk beku, kita boleh tengok ada dalam peti khas. Okey, peti khas ada ikan dan daging ataupun ayam. Okey, macam ni. Okey. Baik. Bagaimanakah kaedah ini dilaksanakan? Makanan diletakkan pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Okey. Letakkan pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Rendah lagi daripada kosong. Negatif 18. Kebaikan dia, makanan dapat disimpan lebih lama. Okey. Dapat disimpan lebih lama ataupun boleh tulis tahan lama. Makanan tahan lama. Sebenarnya semua makanan kita pun kita nak tulis tahan lama lah. Semua diproses untuk tahan lama. Okey, kemudian warna dan rasanya dapat dikekalkan. Okey, rasa dan warna dapat dikekalkan. Kalau makanan tin, pengertian tadi rasanya berubah. Okey, warnanya pun mungkin berubah. Untuk kelemahan, okey, disebabkan kita hanya letakkan makanan itu pada suhu yang sangat rendah, kita tidak membunuh mikroorganisma tersebut, sebaliknya menjadikan mikroorganisma tersebut tidak aktif sahaja. Jadi kita tidak mensterilkan makanan. Mikroorganisma tidak dibunuh. Okey, jadi mudah saja, tidak bunuh mikroorganisma. Itu keburukan dia. Kelemahan dia. Okey, tidak bunuh mikroorganisma. Makanan dapat tahan lebih lama. Rasa dan warna dapat dikekalkan. Okey, betul lah. Okey, rasa daging masih rasa daging. Ikan masih rasa ikan. Okey. Jadi tidak membunuh mikroorganisma, itu keburukannya. Okey. Apabila dicairkan, tidak boleh disejuk bekukan kembali. Maksudnya sekali lah. Bila kita dah sejuk bekukan, kita dah cairkan, defrost dia, kita tak boleh nak sejuk bekukan kembali. Kerana dia tindakan bakteri ataupun mikroorganisma tu dah rosakkan struktur makanan. Jenis makanan, ikan, daging dan juga udang. Sebagai contoh lah. Okey. Seterusnya, pempasturan. Okey, suka minum susu. Okey. Farm Fresh, Peel Fresh, Good Day. Apa lagi? Dash Lady. Okey. Kita lihat sini, ini adalah makanan, minuman. Selalunya minuman. Okey. Bagaimanakah pempasturan? Pempasturan. Pempasturan. Okey. Okey. Ini pun salah. Okey. Pasturan. Okey. Baik. Pempasturan. Okey, juga menggunakan haba. Okey, ada dua tengok. Mula-mula dia kata daripada, contohnya susu ni. Untuk menjadi, daripada, diperah daripada lembu. Dia akan melalui section ataupun bahagian pemanasan. Kemudian ada bahagian penyejukan. Panas, pemanasan dan kemudian penyejukan serta-merta. Secepat yang mungkin selepas dipanaskan dan terus dibotolkan atau dikotakkan. Baik. Penting ni, tengok baik-baik. Susu ataupun makanan dipanaskan, okey, suhu 63 darjah Celsius. Okey, kalau dipanaskan pada 63 darjah Celsius, hanya dia perlu dipanaskan selama 30 minit. Kamu kena ingat kombinasi ni. 63 darjah Celsius dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius mesti selama 30 minit. Jika dipanaskan pada suhu 72 darjah Celsius, hanya 15 saat. Baik, kamu perlu ingat fakta ni.
Okey, 63 darjah Celsius 30 minit. Kalau 70 darjah Celsius 15 saat. Ingatlah, kalau suhu tu rendah sikit 63 lama lah, lebih lama. Jika suhu tu lebih tinggi, maksudnya cepat lah. Okey. Dan mesti disejukkan serta-merta. Mesti disejukkan serta-merta. Okey. Okey, apabila susu lembu dipanaskan, okey, selama 30 minit pada suhu 63 darjah Celsius, okey, 63 darjah Celsius selama 30 minit, keluar saja daripada bahagian pemanasan, mesti disejukkan serta-merta. Disejukkan serta-merta dan terus dibotolkan ataupun dikotakkan. Okey, kaedah pempasturan sebab dia menggunakan haba ya. Okey, jadi dapat membunuh mikroorganisma. Haba digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Jadi untuk bunuh bakteria. Jadi ada pelipatan haba dapat bunuh mikroorganisma dalam cair tanpa mendidihkannya. Okey, tanpa mendidihkan. Okey, kebaikan dia. Okey, tidak memusnahkan nutrien sebab tidak melibatkan pendidihan. Okey. Rasa dan bau masih kekal. Mengekalkan rasa dan bau. Okey. Kelemahannya, okey, walaupun mikroorganisma dapat dibunuh, tetapi spora bakteria tidak musnah. Kerana apa? Kerana spora bakteria tahu kan? Okey. Spora bakteria musnah pada suhu melebihi 120 darjah Celsius. Okey. Kalau setakat 63 dan 72, spora tak musnah. Okey, suhu yang lebih tinggi hingga melebihi 120 diperlukan untuk membunuh mikroorganisma. Jadi, spora bakteria tidak musnah. Makanan tidak tahan lama. Okey, sebab tu kalau kamu tengok makanan susu kotak ataupun jus kotak ni ada expiry date yang cepat, tarikh luput yang tidak begitu lama dan perlu disimpan dalam peti apabila telah dibuka. Okey, setelah dibuka. Okey, setelah dibuka. Contoh makanan, okey, susu dan jus. Baik. Selain daripada pempasturan, juga terdapat rawatan UHT. Apakah rawatan UHT ini? Okey. Okey, contoh-contoh makanan dan minuman yang kamu tengok, okey, macam biasalah. Ada krim putar, okey, whipping cream, ada yogurt, ada susu, okey, susu soya. Baik, UHT. Okey, kita tengok dulu maksud UHT ni. Okey, U untuk ultra H untuk high, T untuk temperature. Baik. Susu akan dipanaskan pada 135 darjah Celsius. Sebab tu dia kata ultra high temperature ataupun suhu yang ultra tinggi. Okey, suhu ultra tinggi. Okey, iaitu sehingga 135 darjah Celsius. Okey, tapi tak lama. Kurang daripada 2 saat. Baik, kurang daripada 2 saat. 135 darjah Celsius dipanaskan pada suhu 135 darjah Celsius kurang daripada 2 saat. Tujuannya untuk membunuh spora mikroorganisma. Untuk membunuh
membunuh spora mikroorganisma ataupun bakteria. Macam tadi pempasturan disebabkan suhunya hanya 63 dan 72 tidak dapat membunuh spora. Jadi UHT, rawatan UHT iaitu memanaskan susu ataupun makanan pada 135 darjah Celsius kurang daripada 2 saat untuk membunuh spora. Baik, kelebihan dia, kebaikan dia dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Jadi terbaiklah. Okey. Boleh tahan lebih lama selama beberapa minggu ke beberapa tahun. Kalau pempasturan tadi memang tak lama. Okey, memang lebih cepat luput ataupun rosak. Kalau setelah mengalami diberikan rawatan UHT tadi, dapat tahan lebih lama selama beberapa minggu hinggalah ke beberapa tahun. Kelemahannya, keburukannya, mesti diminum selepas dibuka. Okey, walaupun okey, mikroorganisma dan spora telah dimusnahkan, tapi setelah dibuka, udara kita mengandungi bakteria. Jadi bakteria itu boleh masuk ke dalam susu, ke dalam makanan dan seterusnya membiak dan merosakkan makanan tersebut. Okey, disebabkan menggunakan suhu yang sangat tinggi, jadi boleh memusnahkan rasa. Okey, memusnahkan rasa. Bila dah musnah rasa ni, mereka akan tambah perasa lah, bahan kimia perasa. Okey, jenis makanan, susu soya, yogurt. Contoh, ataupun whipping cream pun boleh juga, ya. Baik, pengdehidratan ya. Okey. Kamu kena pastikan ejaan kamu betul untuk memastikan kamu tidak hilang markah. Okey, pengdehidratan sebab mungkin kamu dah biasa dengan perkataan hydrate. Hydrate ataupun hidrasi. Hidrasi tu maksudnya kita tambah air lah. So, kalau hydrate badan, tambah air ke dalam badan melalui minum. Yang ini adalah pengdehidratan. Maksudnya, menyingkirkan air. Singkir air daripada makanan. Okey, jadi boleh tengok contoh di sini. Okey, ada buah-buahan, sayuran yang telah dikeringkan, ikan masin, ikan kering. Ikan masin tu ialah makanan, ialah ikan kering yang telah ditambah garam. Okey, ada udang kering. Okey, ada rumpai laut, seaweed. Okey. Jadi macam mana kaedah pengdehidratan ini, iaitu kaedah menyingkirkan air ni dilaksanakan? Baik. Haba digunakan untuk singkir air. Haba digunakan untuk singkir air. Contohnya, selain daripada itu, makanan seperti ini ditambah gula dan garam. Boleh dikeringkan di bawah matahari, boleh dikeringkan dalam ketuhar, atau boleh dikeringkan menggunakan api. Kerana matahari, ketuhar ataupun dan api adalah sumber haba. Kebaikan. Disebabkan kering, jadi bakteria tidak dapat hidup pada makanan. Jadi tahan lama. Makanan tahan lama. Seterusnya, halang pertumbuhan mikroorganisma. Menghalang pertumbuhan bakteria. Keburukannya, merosakkan rasa dan memusnahkan nutrien. Jadi, sebab itu garam dan gula tadi ditambah untuk mengembalikan rasa dan juga untuk memusnahkan nutrien. Okey? Untuk dan juga keburukannya akan memusnahkan nutrien. Keburukannya memusnahkan nutrien. Okey. Maksudnya tak ada zat lah. Jenis makanan ikan, udang, bijirin dan juga kelapa. Okey. Kita tengok sekali lagi ya.
Okey. Pendehidratan. Baik. Okey. Kaedah penyejuk bekuan kering. Penyejuk. Okey. So, akan disejukkan sehingga beku. Penyejuk bekuan kering. Okey. Lihat ya. Okey, yang ini makanan kita. Okey. Proses memasak. Okey, kemudian tambah dengan ais. Kemudian dikeringkan. Okey, dibekukan dan kemudian dikeringkan. Okey, contoh makanan daging-daging, buah-buahan, sayur-sayuran, pencuci mulut dan juga makanan berat lah. Okey. Baik. Ini saya rasa bukan benda yang baru. Kalau kita pergi ke pasar raya, memang ada banyak sangat bungkusan makanan yang kita boleh lihat ya. Makanan-makanan ini ya. Baik, bagaimanakah penyejuk bekuan kering dilaksanakan? Okey. Dia menggabungkan kaedah penyejuk kaedah penyejuk bekuan dan untuk keringkan dia guna kaedah pendehidratan. Baik. Jadi sejuk beku dan juga pendehidratan. Jadilah penyejuk bekuan kering. Okey. Makanan dibekukan pada negatif 18 darjah Celsius. Negatif 18 darjah Celsius. Sejuklah. Suhu sangat rendah. Okey, tekanan dikurangkan bagi menukarkan air dalam makanan iaitu dalam bentuk ais ke wap air proses pemejawapan dan air disingkirkan. Okey, matlamat dia pendehidratan untuk singkirkan air dengan cara mengurangkan tekanan supaya air yang dalam makanan tu dalam bentuk ais. Tetapi disebabkan tekanan dikurangkan, mudah berubah menjadi wap air melalui proses pemejalwapan. Matlamatnya untuk menyingkirkan air. Apakah kebaikan penyejuk bekuan kering ni? Pertama, tahan lama, senang dipindahkan sebab makanan itu telah dikeringkan. Untuk penyejuk bekuan kering dan dapat mengekalkan warna, kekalkan rasa dan bentuk makanan. Tetapi kelemahannya tidak mensterilkan makanan. Tidak mensterilkan makanan maksudnya tidak membunuh mikroorganisma ataupun bakteria tadi. Selain itu, masa pemprosesan lama. Sebab dia perlu penyejuk bekuan, selepas itu nak pendehidratan pula, jadi masa pemprosesan adalah lebih lama. Okey, jenis-jenis makanan, ada kopi, bijirin, kekacang, ayam, daging, makanan laut, teh, sayur. Jadi banyak jenis makanan yang menggunakan kaedah ini kan. Okey. Okey. Kita lihat sini. Okey. Penyejuk bekuan kering. Contoh strawberry. Okey. Daging. Sejuk bekuan kering. Sayur-sayuran. Okey. Penyejuk bekuan kering. Okey. Baik. Ini kita selalu buat di rumah lah. Kita ada peti sejuk. Jadi pendinginan. Okey, pendinginan sayur-sayuran.
Kaedahnya, makanan didinginkan pada 0 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius dalam peti ais atau peti sejuk. Okey, kebaikannya tidak merosakkan nutrien makanan. Maksudnya makanan yang kita simpan dalam peti sejuk tidak rosak zatnya. Dapat kekalkan warna, dapat kekalkan rasa dan dapat kekalkan bentuk. Okey, tetapi kelemahannya tidak mensterilkan makanan. Maksudnya makanan itu masih mengandungi bakteria ataupun mikroorganisma. Makanan tidak tahan lama. Walaupun kita simpan dalam peti sejuk, makanan tu mungkin tahan beberapa hari tetapi tidak boleh tahan lama daripada itu. Contoh-contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey. Alright, yang ini pun selalu tengok di pasar raya juga. Okey, pembungkusan vakum. Pembungkusan vakum. Boleh? Pembungkusan vakum. Vakum ni maksudnya kita tak nak makan dalam bungkusan ni ada udara. Tak ada apa-apa lah. Dalam tu kosong. Ada makanan saja ada. Okey, air pun tak ada. Okey. Udara disingkirkan dengan cepat di bawah tekanan rendah. Untuk kekalkan makanan yang cepat rosak disebabkan pengoksidaan oleh oksigen. Okey, kekalkan makanan yang cepat rosak disebabkan pengoksidaan oleh oksigen. Jadi melambatkan pengoksidaan ataupun menghalang pengoksidaan. Udara disingkirkan dengan cepat ya. Okey, tahan lama kebaikan dia, mikroorganisma tak boleh membiak, dapat kekalkan kesegaran, dapat kekalkan warna, rasa dan bentuk. Jadi kelebihan dia. Untuk kelemahannya, boleh digunakan untuk makanan tertentu saja. Bukan semua makanan boleh menggunakan kaedah pembungkusan vakum. Contohnya kacang tanah, serbuk kopi, susu tepung dan buah-buahan. Okey, seterusnya irradiation ataupun penyinaran. Baik, ini makanan yang belum disteril. Okey, diberi pancaran, disinarkan dengan gamma. Okey, sinar gamma. Okey, penyinaran disinarkan dengan sinar gamma dan ini adalah hasil yang telah disteril. Maksudnya telah dibunuh segala mikroorganisma yang ada pada tumbuhan ataupun makanan. Okey, kaedahnya makanan dilalukan ataupun disinarkan. Dilalukan maksudnya ini sinar gamma di satu tempat, kemudian ada satu laluan yang bergerak. Okey. Jadi makanan dilalukan di bawah sinaran gamma ataupun sinaran ultraungu. Jadi apakah nama sinaran untuk yang boleh digunakan dalam penyinaran makanan? Iaitu pertama sinar gamma ataupun satu lagi yang kedua sinar ultraungu. Iaitu sinar UV. Baik. Kebaikannya tidak menggunakan tidak menggunakan bahan kimia. Tak tambah apa-apa bahan kimia dalam tu. Dapat kekalkan kesegaran makanan. Okay, sebab tu makanan yang datang daripada luar negara telah diberikan menggunakan kaedah sinaran, penyinaran dan seterusnya apabila sampai ke negara kita masih lagi segar untuk kekalkan kesegaran makanan. Okey, kelemahannya sinaran gamma dan UV ultraungu ni boleh memusnahkan sesetengah vitamin. Jadi mungkin kita nak khasiat daripada makanan tu tapi telah musnah. Dos sinaran gamma sukar untuk dikawal. Boleh jadi terlalu tinggi, boleh terlalu rendah. Jadi terlalu sikit tidak dapat membunuh mikroorganisma, tetapi jika terlalu banyak akan mengancam kesihatan. Okey. Contohnya kentang, rempah, buah, halia. Okey. Kentang, rempah, buah dan halia. Baik. Okey. Sampai situ dulu. Sekian. Terima kasih. Sambung nanti
Bahagian ketiga.